A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, sama-sama kita baca doa penelang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid, kita sama pembelajaran kita di muka surat 17 pada tajuk menunaikan haji. Baik, dengarkan dan ikut bacaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 6. Pelajaran 6. Menunaikan haji. Menunaikan haji. 6.1. 6.1. Pengertian haji. Pengertian haji. 1. Haji ialah menuju ke Baitullah. Menuju ke Baitullah, yakni Kaabah. Yakni Kaabah. Bagi melakukan ibadah haji dengan syarat-syarat yang tertentu. 2. Menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam. Yang kelima, selepas mengeluarkan zakat. 3. Semua umat Islam dari seluruh dunia datang berkumpul di Mekah untuk melakukan ibadah haji. 6.2. Dalil nakli menunaikan haji. Firman Allah Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sekali lagi, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. 6.3. Hukum menunaikan haji. Hukumnya adalah wajib. Sekali sahaja seumur hidup bagi
Sesiapa yang cukup syarat-syaratnya. 6.4 Hikmah menunaikan haji. Satu. Antara hikmah besar ibadah haji adalah membersihkan diri seseorang daripada dosa. Dua. Ianya adalah simbol tanda penyatuan umat Islam seluruh dunia. Tiga. Menimbulkan rasa keinsafan. Empat. Orang yang menunaikan ibadah haji adalah dikira sebagai tetamu Allah Ta'ala, yakni duyufur rahman. 6.5 Tuntutan pelaksanaan haji. Satu. Menunaikan haji dengan penuh keikhlasan dan rasa rendah diri. Dua. Melaksanakan kaedah pelaksanaan haji yang betul. Menepati rukun dan syarat-syaratnya. Tiga. Mengambil iktibar dari pelaksanaan haji untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Baik murid-murid, kita tengok huraiannya, ya. Baik. Pelajaran yang ke-6 tentang menunaikan haji. Baik. Okey, haji. Kan orang pergi Mekah tu dia buat haji. Ada juga pergi Mekah dia buat umrah. Jadi yang ni wajib ni yang kita nak belajar hari ni iaitu tentang haji. Yani haji, apa pengertian dia? Apa maksud dia? Haji ni apa? Apa pengertian haji? Baik. Satu, haji ni iaitu menuju ke Baitullah, yang ini Kaabah. Buat apa? Nak melakukan ibadah haji. Kemudian ada syarat-syaratnya, dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Jadi kalau tanya haji itu apa? Menuju ke Baitullah. Baitullah ni apa? Kaabah lah, iaitu Baitullah yang mana Baitullah ni rumah Allah. Menuju ke rumah Allah. Orang Arab cakap Baitullah. Kita orang Melayu kata rumah Allah. Menuju ke rumah Allah, yakni Kaabah, sebab nak melakukan apa? Ibadah haji. Ibadah haji itu apa? Buat apa? Dia buat apa Ustaz? Dia pergi sana. Mula-mula dia pusing Kaabah, dia tawaf, dia keliling Kaabah. Buat apa lagi haji kat sana? Pergi sembahyang 5 waktu. Apa lagi? Nanti dia melontar batu di jamrah. Apa lagi? Dia berlari-lari anak. Apa lagi? Berzikir kat sana. Itu dia buat haji. Baik. Yang kedua, menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam. Apa? Rukun
Rukun Islam. Haji ni rukun Islam. Kan ada yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua solat 5 waktu, yang ketiga puasa. Kan yang akhir sekali iaitu menunaikan haji ke Mekah bagi yang ada kemampuan. Jadi menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam. Yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima. Selepas mengeluarkan zakat. Jadi wajib buat. Yang ketiga, semua umat Islam diberi dari seluruh dunia datang berkumpul ke Makkah. Boleh tak buat tempat lain? Tak nak buat kat Mekah lah ustaz. Nak buat haji? Tak boleh. Kena buat hanya kat Mekah sahaja. Saya nak buat dekat Amerika boleh? Tak boleh. Kat Mekah saja. Ni kan perintah Allah, buat kat Mekah saja. Habis ustaz, kalau tak ada duit macam mana? Itu dah tak ada kemampuan, maka tak apa. Ini bagi yang ada kemampuan. Contohnya macam ada musim Covid ni, tak boleh pergi Mekah. Nak buat tak? Tak payah. Sebab dia jika ada kemampuan untuk pergi, kena wajib pergi. Dan cukup bila dah balik, dah berakal, dah ada kewangan, maka wajib pergi. Okey. Berkumpul kat Mekah ni untuk apa? Untuk nak melakukan ibadah haji. Ibadah ni haji apa? Yang tadi Ustaz cakap. Keliling kan ada Kaabah tu kan. 4 segi tu. 4 segi kan. Nanti orang keliling pusing. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Ada pula yang baca subhanallah. Ada belajar aja. Dia akan pusing daripada, kalau Kaabah macam tu, dia pusing ke sini lah. Dia pusing ke sini. Ke sini pusing. Berapa kali? 7 kali. Setiap kali pusing 7 kali. Nanti besok pusing lagi 7 kali. Macam gitu. Ada zikir dan amalnya. Lepas pusing Kaabah buat apa? Nanti dia sembahyang sunnah dan sebagainya. Okey. Jadi buat ibadah haji. Baik, teruskan. Baik, apa dalil nakli? Ambil sumber mana ni? Ustaz kata wajib. Macam mana Ustaz tahu wajib? Siapa yang cakap wajib? Allah yang cakap wajib. Bukan Ustaz yang cakap wajib, Allah yang cakap. Macam apa buktinya? Buka Al-Quran kan? Di surah Al-Baqarah ayat 196 ni. Surah Al-Baqarah Allah sebut, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah. Ini wajib lah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Ini perintah Allah Ta'ala. Baik. Teruskan. Ini dalilnya. Allah sebut dalam Al-Quran. Ada ayat lain? Ada. Ada ayat lain. Tapi yang ini nak tunjukkan kita supaya inilah jatuhnya hukum untuk pergi haji. Jadi umrah wajib. Umrah tak wajib. Tapi ketika pergi haji, dia orang buat umrah sekali. Umrah hukumnya sunat, haji hukumnya wajib. Ini wajib, yang ini sunat. Baik, kita tengok hukum menunaikan haji. Apa hukumnya? Ni baru nak secara detail. Baik, hukum adalah wajib. Wajib. Bila? Berapa kali? Sekali saja. Sekali je pergi. Ayah dah pergi. Mak dah pergi. Kalau belum pergi, cakap mak, ayah, standby nak pergi. Kalau ada rezeki. Atuk dah pergi. Atuk kalau dah tua dan dah mati, awal-awal pergi. Kalau ada kemampuan untuk pergi. Supaya jangan sampai tak sempat. Tapi kalau tak ada kemampuan, Allah marah tak? Allah tak marah. Tak apa. Tak ada kemampuan untuk pergi. Kemampuannya apa? Kesihatan. Tak sihat nak pergi macam mana? Tak wajib. Jadi wajib sekali saja bila seumur hidup. Bagi sesiapa yang cukup syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ada. Ada kemampuan, ada kenderaan. Itu syarat-syarat. Banyak syarat-syaratnya. Nanti darjah 2 belajarlah. Syarat-syarat banyak. Okey, kita teruskan lagi. Kemudian hikmah menunaikan haji. Apa hikmah? Hikmah ni apa? Kebaikan menunaikan haji. Apa hikmah dia? Baik, satu antara hikmah besar ibadah haji ni iaitu dapat membersihkan diri daripada dosa. Pergi sana bertaubat dengan Allah Ta'ala, minta ampun depan Kaabah. Kaabah ni tempat orang semua tuju. Orang Islam ni kan, Kaabah ni dekat Mekah tu Kaabah ni. Kita kat Malaysia ni. Malaysia semua arah satu sama. Orang ada dekat US pun sama menghadap sini. Orang Islam dekat mana? Orang Islam dekat Afrika sembah menghadap sini. Orang dekat Indonesia sembah arah sini. Arah sini. Dia bukan sembah Kaabah.
menuju arah yang satu. Orang Islam menuju arah satu. Semua sini. Semua menuju sini. Bila sembahyang ngadap lain. Tapi kita tiba-tiba sembahyang kita ngadap sebelah sini. Kita ngadap sini boleh? Tak boleh. Kita kena ngadap ke arah kiblat. Inilah kiblat kita, kiblat orang Islam. Semua tuju tempat yang sama macam tu, kan? Jadi dapat membersihkan diri daripada dosa, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Habis kat sini tak minta ampun ke? Boleh, sama juga. Cuma kat sana kita khusus. Kita dah tinggalkan keluarga. Kita dah tinggalkan orang yang pergi tu tinggalkan anak. Ada yang tinggalkan ibu dia pun dah tua, tapi dia pergi juga nak berjumpa dengan Allah Ta'ala di sana, kan? Tempat yang khusus. Jadi tinggalkan semua. Di kat sana memang khusus ibadah je. Hari-hari ibadah. Lepas tu pergi makan, pergi minum, sambung lagi ibadah, makan, minum, sambung lagi ibadah, pergi berjalan, pergi beli barang, sambung lagi ibadah. Di sana kita khususkan diri kita kat sana kerana nak membersihkan diri daripada dosa. Yang kedua, ianya adalah simbol tanda penyatuan umat Islam. Ni simbol penyatuan. Jadi semua orang Islam menuju tempat yang sama, semua tuju tempat yang sama. Jadi kat sana, batu kita nak berkumpul, nak pergi haji tak boleh tempat lain. Tiba-tiba ada orang kata, saya tak nak haji kat sini Ustaz, saya nak buat kat Indonesia. Boleh? Tak boleh. Nak haji kena mesti kat Mekah sahaja. Kemudian yang ketiga, menimbulkan rasa keinsafan. Orang yang pergi haji dia akan rasa insaf. Mula-mula nampak dia Kaabah tu mesti menangis. Ya Allah. Sebab apa? Siapa yang dapat pergi Mekah, Kaabah sana dapat pergi atas keizinan siapa? Izin Allah yang izinkan dapat pergi. Tapi kita kena usaha lah. Kena usaha untuk dapat pergi. Yang kamu-kamu ni yang masih kecil dari satu, tanamkan azam daripada sekarang. Ya Allah, aku tahu nak pergi Kaabah besok, nak pergi Mekah ni atas izin Kau. Daripada kecil ni aku tanamkan keazaman, aku nak pergi. Ya Allah, izinkan aku satu masa aku dapat pergi. Niat daripada sekarang. Nanti Allah kabulkan, Allah datangkan rezeki dan sebagainya. Yang keempat, orang yang menunaikan ibadah haji adalah dikira sebagai tetamu. Nampak tetamu? Tetamu siapa? Tetamu Allah. Special. Orang datang rumah kita, kan, nanti mak kita buatkan air. Kemudian ada goreng pisang, mak kita keluarkan, bagi nasi. Ni datang rumah Allah ni, tetamu Allah. Tetamu ni hendak dilayan dengan special. Kita datang, disebut Duyufur Rahman. Duyuf ni apa? Tetamu yang maha pemurah. Datang sebagai tetamu yang maha pemurah. Siapa yang maha pemurah ni? Allah. Baik, terusnya 6.5. Tuntutan pelaksanaan haji. Tuntutan pelaksanaan haji. Apa tuntutannya? Satu, menunaikan haji dengan penuh keikhlasan. Nak pergi sana, kenalah ikhlas. Sebab tu daripada sekarang kena tanamkan azam. Lepas tu nak pergi sana kena rasa rendahan diri. Jangan pula nak sombong, nak membongak, kan? Takabur, membesar diri. Tak ada. Kita ni tak ada apa. Kita ni, kalau kita tengok semut, kan? Tengok semut, nampak semut kecil tak? Cuba kita ambil semut tu, kita picit dengan tangan, mati ke tak? Kita pandang semut tu terlalu kecil. Malaikat tengok kita pun lagi kecil. Kita tengok, kalau dia nak jentik kita sekali, boleh kita mati, kan? Jadi kita kena rasa rendah diri. Allah ni maha besar, maha berkuasa. Apa saja dia nak buat boleh. Jadi kita kena ikhlas. Kita rasa, ya Allah, bawa aku ke sana. Lepas tu kena rasa rendah diri. Baik, teruskan. Yang kedua, melaksanakan kaedah pelaksanaan haji yang betul. Kena belajar. Daripada sekarang ni, nak belajar rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ada rukun-rukun dia. Tawaf, ni rukun-rukun dia. Ibadah haji tu nak buat apa? Ada syarat-syaratnya, kan? Boleh tak pakai selojin nak buat haji? Tak boleh. Ada syarat-syaratnya. Boleh tak usah pakai kasut boot? Tak boleh. Sebabkan kalau orang melakukan ihram tu, dia orang lelaki dia kena pakai pakaian yang tak ada jahitan. Ada cara lah pakai dia, kan ada tengok kan orang dekat TV tu, kan. Terusnya, yang ketiga, mengambil iktibar dari pelaksanaan haji untuk dijadikan panduan dalam kehidupan. Pergi sana, kita tengok Kaabah, tengok orang apa semua, banyaklah pengajaran dan pelajaran yang kita belajar. Balik ke rumah ni,
kita balik rumah, balik Malaysia nanti, jadilah sebagai satu panduan. Nanti kalau kita niat daripada sekarang, nanti insya-Allah Allah kabulkan dapat pergi ke sana. Fahami murid? Jadi untuk itu pembelajaran kita kali ini tentang haji, dan murid-murid dapat faham insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.